menjawab, bernyanyi dengan gembira. Dual bahasa, tulis dan baca, sambil berhibur kita belajar. dual bahasa, ba-ba-ba. Dual bahasa, ha-ha-ha. Dual bahasa, Sa-sa-sa, dual bahasa. wow seronoknya. Hai, Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa kabar semua? Selamat menonton rancangan Bual Bahasa. Baik adik-adik, sebelum kita mulakan, apa kata kalau kita berkenalan dahulu? Nama saya Abang Faiz dan yang comel ini, hai, nama saya Wafi. Adik-adik apa kabar semua? Abang Faiz sehat? Abang sehat. Wafi sehat tak? Kenapa nih Wafi? Dari tadi abang tengok Wafi macam muram je. Sebenarnya Wafi sedih sebab gigi saya semua dah rosak. Hah? Dah rosak? Tengok. Ini mesti Wafi suka makan gula-gula ni kan? Ya, saya memang suka makan gula-gula. Adik-adik mesti suka makan gula-gula kan? Sebab rasanya manis. Abang, hari ini saya ada dongak gula-gula. Tengok. Tengok. Bentuknya sama macam huruf D. Wafi, adik-adik, ini bukan huruf D. Ini huruf B. Huruf B? Salah lagi. Wafi, abang tengok Wafi ni ada masalah nak bezakan huruf-huruf. Kalau tulis selalu bola jadi dola, dulu jadi bulu. Macam mana ni ya? Wafi, ya, sebenarnya hari ini kita ada tetamu jemputan tau. Tetamu jemputan? Iya, namanya Cikgu Lisa. Cikgu Lisa? Ya, kita akan belajar dengan Cikgu Lisa. Nak tak? Nak. Adik-adik nak tak belajar dengan Cikgu Lisa? Apa kata kita persilakan Cikgu Lisa? Kita silakan Cikgu Lisa. Dual bahasa, sa-sa-sa. Dual bahasa, wow seronoknya. Hai Cikgu Lisa, selamat datang ke rancangan Bual Bahasa. Hai Cikgu Lisa, nama saya Wafi. Selamat datang. Hai Abang Faiz dan Wafi. Hai adik-adik. Abang Faiz dan Wafi apa khabar? Saya sehat. Wafi, ya, saya pun sehat. Sehat, tapi dah tak ada gigi. Ya, sebenarnya gigi saya semua dah rosak. Cikgu, hari ini boleh tak cikgu bantu saya? Boleh. Wafi nak belajar apa hari ini? Cikgu, sebenarnya saya susahlah nak bezakan huruf-huruf ni. Betul tu cikgu. Wafi ni kalau tulis selalu salah. Bola jadi dola. Jadi cikgu boleh tak bantu Wafi dengan adik-adik yang sedang menonton ni? Boleh. Cikgu faham. Wafi kenal ABC cuma keliru sahaja. Mesti adik-adik ada masalah yang sama kan? Cikgu boleh tolong ajarkan. Jom ikut cikgu. Bual bahasa, Wow seronoknya. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Tahniah adik-adik, sudah kenal huruf A hingga Z. Pandainya. Sekarang, mari sama-sama kita sebut huruf ini pula. B, D, B, D, J, G, J, G, P, Q,
Q P Q M N Bual bahasa. Wow, seronoknya. Macam mana adik-adik? Seronok tak belajar ABC? Wafi, macam mana? Seronoknya. Sekarang, Wafi dah boleh baca ABC. Wafi dah tak keliru lagi. Baiklah adik-adik, Cikgu Lisa. Kerana Cikgu Lisa dah ajar kita ABC, adik-adik, apa kata kalau kita hiburkan Cikgu Lisa dengan lagu Pandai Baca? Jom. Jom adik-adik, kita belajar sama-sama. Mesti kenal huruf sebelum adik pandai baca. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ini B, itu D, saya P, kamu Q. Siapa je dia G, kami M, semua N. Seronoknya bila baca, dapat sebut huruf semua. Seronoknya bila baca, dapat sebut huruf semua. Jom adik-adik, kita belajar sama-sama. Mesti kenal huruf sebelum adik pandai baca. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ini B, itu D, saya P, kamu Q. Siapa je dia G, kami M, semua N. Seronoknya bila baca, dapat sebut huruf semua. Seronoknya bila baca, dapat sebut huruf semua. Dual bahasa, Tulis dan baca, sambil berhibur. kita belajar. Dual bahasa, Ba-ba-ba, dual bahasa, dual bahasa, sa-sa-sa, dual bahasa. wow, seronoknya. Hai, Assalamualaikum. Adik-adik, apa kabar semua? Adik-adik masih ingat kami tak? Saya Wafi, yang ini Abang Faiz. Hai adik-adik, apa kabar semua? Adik-adik, selamat menonton rancangan Bual Bahasa. Baiklah Wafi, apa topik kita hari ini? Adik-adik, hari ini kita akan bincangkan tentang hari ini kita apa ni? Adik-adik, ni Wafi dah kenapa ni? Mari, apa ni Wafi? Cuba abang tengok. Ini tulisan cakar ayam ni Wafi. Ni siapa yang tulis ni? Sebenarnya ini mesti Wafi tulis ni adik-adik. Kenapa macam cakar ayam ni? Itulah. Saya sendiri tulis, saya sendiri pun tak faham lah bang. Adik-adik, baiklah kalau macam tu, apa kata kalau kita panggil Cikgu Lisa bantu kita? Nak tak? Nak. Adik-adik di sana nak belajar menulis dengan cantik dan kemas tak?
Mari kita persilakan tetamu kita hari ini, Cikgu Lisa. Wah, seronoknya dapat belajar dengan Cikgu Lisa. Baiklah, kita persilakan Cikgu Lisa. Hai Cikgu Lisa, selamat datang ke rancangan Bual Bahasa. Hai Cikgu Lisa, selamat datang. Hai Abang Faiz dan Wafi. Abang Faiz dan Wafi tengah buat apa tu? Inilah Cikgu Lisa. Sebenarnya tadi saya ada tulis nota, tapi saya sendiri pun tak fahamlah Cikgu. Wafi ni sendiri tulis pun sendiri tak faham. Kalau macam tu, hari ni cikgu ajar menulis. Nak tak? Nak. Adik-adik nak tak belajar menulis? Mari kita belajar dengan Cikgu Lisa. Cikgu boleh ajar menulis dengan cantik. Jom ikut cikgu. Jom. Okay. Adik-adik, sekarang mari kita belajar menulis huruf A hingga Z dengan betul dan kemas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Adik-adik, macam mana? Seronok tak belajar dengan Cikgu Lisa? Wafi, macam mana? Lepas ni adik-adik, bolehlah saya menulis dengan cantik dan kemas. Adik-adik, jangan lupa tahu, kalau kita nak tulisan cantik dan kemas, kita kena rajin berlatih menulis. Terima kasih Cikgu Lisa kerana sudi bantu kami. Adik-adik, sebab Cikgu Lisa dah ajar kita cara belajar menulis dengan cantik dan kemas, apa kata kalau kita hiburkan Cikgu Lisa dan adik-adik di sana dengan lagu Belajar Menulis? Jom! Mari menulis, mari menulis. Saya suka menulis, saya suka menulis. Inilah tulisan saya, tulisan cantik, Tulisan kemas. kita perlu berlatih, kita perlu menulis setiap hari. Rajin menulis, Huruf yang betul. tulis di atas kertas, tulis di atas kertas. Tulis dengan kemas. Saya suka menulis, setiap hari berlatih. Tulisan tambah cantik, tulisan tambah cantik, tulisan tambah cantik. Mari kita menulis. Mari menulis, mari menulis. Saya suka menulis, saya suka menulis. Inilah tulisan saya, tulisan cantik, Tulisan kemas.
perlu berlatih, kita perlu menulis setiap hari. Rajin menulis Huruf yang betul. Tulis di atas kertas, tulis di atas kertas. Tulis dengan kemas. Saya suka menulis, setiap hari berlatih. Tulisan tambah cantik, tulisan tambah cantik, tulisan tambah cantik. Mari kita menulis. Dua bahasa Tulis dan baca, sambil berhibur. kita belajar. Dual bahasa ba. Dual bahasa ha. Dual bahasa Sa sa sa, Dual bahasa. wow seronoknya. Hai rakan-rakan semua, hello, apa kabar? Selamat menonton kembali rancangan Dual Bahasa. Baiklah, Abang Faiz, apa tajuk kita hari ini? Adik-adik, tajuk kita hari ini ialah kata nama khas. Khas dihaskan untuk siapa? Dihaskan untuk keadaan tertentu sahaja boleh digunakan. Macam mana tu Abang Faiz? Okey, baiklah. Kalau Wafi dan adik-adik nak lebih faham, jom kita persilakan cikgu kita, tetamu kita hari ini iaitu Cikgu Hani. Cikgu Hani. Wah, seronoknya. Jom kawan-kawan kita persilakan Cikgu Hani. Hai Cikgu Hani, apa khabar? Selamat datang ke rancangan Dual Bahasa. Hai Wafi, hai Abang Faiz. Cikgu sihat. Wafi dan Abang Faiz apa khabar? Wafi sehat hari ini. Abang Faiz pun sehat hari ini. Okey, tadi cikgu dengar Wafi ada masalah untuk kenal pasti kata nama khas. Ya ke Wafi? Betul Cikgu. Cikgu, terangkanlah dengan kami. Mesti rakan-rakan di luar sana pun nak tahu kan? Baiklah, Wafi jangan risau. Cikgu Hani ada untuk bantu Wafi kenal pasti kata nama khas. Tapi sebelum tu, boleh cikgu tahu Wafi bersekolah di mana? Wafi sekolah di SK Kiara Mas. Oh, SK Kiara Mas. Cikgu tahu sekolah tu. Dan soalan cikgu yang kedua, boleh cikgu tahu siapa kawan yang paling Wafi rapat di sekolah? Kawan rapat Wafi ialah namanya Aiman. Aiman, sedap nama kawan Wafi. Yang ketiga, boleh cikgu tahu macam mana Wafi ke sekolah? Wafi ke sekolah menaiki kereta Proton Perdana. Wow, Proton Ayah Wafi Perdana. yang hantar. Oh, sebenarnya dalam Wafi tak sedar, Wafi telah pun sebutkan 3 kata nama khas. 3? Macam mana tu cikgu? Yang pertama, Wafi dah sebutkan nama sekolah Wafi iaitu SK Kiara Mas. Ia merupakan kata nama khas. Dan kata nama khas yang kedua telah Wafi sebutkan ialah nama kawan baik Wafi iaitu Aiman. Yang ketiga, kereta yang dipandu ayah Wafi untuk menghantar Wafi ke sekolah iaitu Proton Perdana juga merupakan kata nama khas. Oh, macam tu rupanya. Sekarang baru Wafi faham. Wafi nak belajar lebih lagi tak tentang kata nama khas? Nak. Okey, baiklah. Jom adik-adik, Wafi ikut cikgu untuk belajar tentang kata nama khas. Jom. Kata nama khas. Kata nama khas digunakan untuk menyebut sesuatu seperti nama orang, tempat dan benda. Dalam tulisan, huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Contoh kata nama khas adalah seperti berikut. Orang. Dr. Aisyah. Puan Hani. Cikgu Lisa.
Cik Faiz, Wafi. Ayat contoh. Cikgu Lisa memandu kereta. Puan Hani bercuti di kampung. Wafi rajin datang ke sekolah. Tempat. Bank Negara Malaysia. Kuala Lumpur. Pulau Pinang. Zoo Negara. Sabah. Ayat contoh. Ibu saya bekerja di Bank Negara Malaysia. Kami sekeluarga bercuti di Sabah. Banyak tempat menarik di Kuala Lumpur. Benda. Proton perdana. Jalur gemilang. Kamus Dewan. Bata. Ayat contoh. Ayah memandu kereta proton perdana. Abang mengibar jalur gemilang. Bata merupakan jenama kasut yang menjadi pilihan murid-murid sekolah. Adik-adik macam mana? Wafi, faham tak? Sekarang Wafi dah faham. Kata nama khas boleh digunakan pada orang, tempat dan benda. Pandai pun Wafi. Baiklah Wafi. Rakan-rakan, oleh kerana Cikgu Hani dah ajar kita hari ini, apa kata kalau kita hiburkan Cikgu Hani dan juga rakan-rakan dengan lagu Kata Nama Khas. Jom Abang Faiz, jom kita menyanyi. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Contoh orang Lisa, contoh orang Aisyah, contoh orang Faiz dan Wafi. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Contoh tempat Kuala Lumpur, contoh tempat Pulau Pinang, contoh tempat Sabah Sarawak. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Contoh benda proton perdana, contoh benda jalur gemilang, contoh benda kamus dewan. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Contoh orang Lisa, contoh orang Aisyah, contoh orang Faiz dan Wafi. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Contoh tempat Kuala Lumpur, contoh tempat Pulau Pinang, contoh tempat Sabah Sarawak. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Contoh benda proton perdana, contoh benda jalur gemilang, contoh benda kamus dewan. Dual bahasa, Tulis dan baca,
sambil berhibur. Hey, kita belajar Dual bahasa ba-ba-ba, dual bahasa ha-ha-ha, dual bahasa sa-sa-sa, dual bahasa. wow seronoknya. Hai adik-adik, apa kabar semua? Hai rakan-rakan, selamat menonton kembali rancangan Bual Bahasa. Bang Faiz, apa tajuk kita hari ini? Tajuk kita hari ini ialah kata ganti nama. Kata ganti nama? Abang Faiz, mak saya selalu panggil saya Along, bukan Wafi. Yang tu kata ganti nama kan? Bukan macam tu Wafi. Kata ganti nama selalunya untuk menggantikan nama orang. Macam mana tu Abang Faiz? Baiklah adik-adik. Kalau adik-adik nak lebih faham, jom kita jemput Cikgu Hani untuk ajar kita. Cikgu Hani? Seronoknya belajar dengan Cikgu Hani. Jom. Dual bahasa ba-ba-ba, dual bahasa ha-ha-ha, dual bahasa. Hai Cikgu Hani. Hai. Wah, cantiknya Cikgu Hani hari ini. Terima kasih. Selamat datang ke rancangan Bual Bahasa. Terima kasih Wafi, terima kasih Abang Faiz. Tadi cikgu dengar Wafi ada masalah untuk faham kata ganti nama. Betul ke Wafi? Betul Cikgu. Boleh tak Cikgu terangkan, rakan-rakan tu nak faham? Boleh. Wafi dan adik-adik jangan risau. Cikgu Hani ada untuk bantu untuk selesaikan masalah ni. Tapi sebelum tu, Wafi sihat? Saya sihat. Saya? Siapa tu saya? Saya Wafi. Siapa kata Wafi tak faham tentang kata ganti nama? Wafi baru sahaja menggantikan nama Wafi dengan perkataan saya. Itulah kata ganti nama. Macam tu rupanya. Macam itulah. Cikgu juga boleh menggantikan nama cikgu kepada saya. Dan kalau cikgu bersama dengan kawan-kawan cikgu, cikgu akan gantikan dengan perkataan kami. Dan apabila cikgu berbual dengan Wafi, cikgu juga boleh menggantikan nama Wafi kepada kamu ataupun awak. Dan kalau kita sedang berbual tentang Abang Faiz, kita boleh menggantikan nama Abang Faiz kepada dia. Macam tu rupanya. Rupanya kita selalu gunakan perkataan ni dalam perbualan kita seharian kan? Ya, betul tu Wafi. Dan kalau Wafi nak tahu lebih lanjut tentang kata ganti nama, jom ikut cikgu. Jom adik-adik. Kata ganti nama diri pertama. Aku digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa. Saya digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana rasmi. Hamba digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu. Patih digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan. Beta digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Kami digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Kita digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua. Kata ganti nama diri kedua. Anda digunakan untuk diri orang kedua apabila berhadapan dengan kita. Awak digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Engkau digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita.
tuanku digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja. Kalian digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap. Kamu digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Kata ganti nama diri ketiga. Baginda digunakan untuk raja dan sultan. Beliau digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibu bapa, guru dan pemimpin. Dia dan ia digunakan untuk orang umum seperti orang biasa dan rakan. Mereka digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang. Macam tu rupanya. Senang je kata ganti nama. Saya, kita, anda. Itu semua kata ganti nama. Baiklah. Atau kata kalau kita nyanyi lagu kata ganti nama. Jom. Saya, kita, kami, kata ganti nama pertama. Saya suka belajar, kita mesti belajar. Kami rajin belajar. Kamu, engkau, awak, kata ganti nama kedua. Kamu memang hebat, engkau sungguh kuat. Awak ada bakat. Ganti nama ketiga. Dia kawan saya, mereka saling bekerja sama. Itulah kata ganti nama. Mari kita cuba guna pada tempat yang sebetulnya. Sama-sama kita coba, sama-sama kita coba. Saya, kita, kami, kata ganti nama pertama. Saya suka belajar, kita mesti belajar. Kami rajin belajar. Kamu, engkau, awak, kata ganti nama kedua. Kamu memang hebat, engkau sungguh kuat. Awak ada bakat. Dia, mereka, kata ganti nama ketiga. Dia kawan saya, mereka saling bekerja sama. Itulah kata ganti nama. Mari kita cuba guna pada tempat yang sebetulnya. Sama-sama kita coba, sama-sama kita coba. Tajuk yang akan cikgu kongsikan pada hari ini ialah kata nama. Objektif pelajaran cikgu pada hari ini ialah murid akan dapat mengetahui 4 perkara. Pertama, murid mengenal pasti kata nama apa. Kedua, murid akan dapat mengenal pasti kata nama khas. Ketiga, murid mengetahui penggunaan kata nama am dan kata nama khas dalam ayat. Keempat, murid mengetahui perbezaan antara kata nama am dan kata nama khas dalam ayat. Apakah itu kata nama? Mari kita lihat paparan skrin.
Kata nama ialah kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Untuk pelajaran hari ini, kita hanya akan mengkaji 2 kata nama, iaitu kata nama am dan kata nama khas. Seperti di paparan skrin. Apa itu kata nama am? Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama benda hidup dan benda bukan hidup secara umum. Semua kata nama am hendaklah ditulis dengan huruf kecil, kecuali kata nama am di awal ayat. Kata nama am di awal ayat perlu ditulis dengan huruf besar. Kata nama am di tengah atau di akhir ayat hendaklah ditulis dengan huruf kecil. Contoh-contoh kata nama am, manusia atau orang seperti guru, ketua, datuk, tentera. Contoh kata nama am, haiwan seperti gajah, burung, kucing, arnab. Contoh kata nama am, tempat seperti sekolah, hospital, balai polis, zoo. Contoh kata nama am untuk tumbuhan seperti bunga, sayur, buah. Dan contoh terakhir kata nama am untuk benda seperti melon, pisau, buku, gunting. Contoh ayat kata nama am. Kantin sekolah saya besar dan cantik. Apel hijau rasa masam. Saya makan kuih di kantin. Adik suka makan apel hijau. Ayat pertama dan kedua iaitu kantin dan apel berada di awal ayat. Oleh itu, perkataan tersebut perlu ditulis dengan huruf besar. Ayat ketiga dan keempat, perkataan kantin dan apel berada di tengah dan akhir ayat. Oleh itu, perkataan tersebut perlulah ditulis dengan huruf kecil. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita kenali pula kata nama khas. Apa itu kata nama khas? Ya, kata nama khas merujuk benda hidup dan benda bukan hidup secara khusus. Semua kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar. Contoh-contoh kata nama khas. Contoh-contoh kata nama khas manusia atau orang seperti Cikgu Adnan, Lieutenant Adnan, Harry Potter. Contoh kata nama khas haiwan seperti sang rangkak, sang kancil, pak belang. Contoh-contoh kata nama khas tumbuh-tumbuhan seperti bunga pakma, pisang emas, jambu batu. Contoh kata nama khas seperti tempat Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam. Contoh-contoh kata nama khas benda seperti Proton Saga, Kamus Dewan, Jalur Gemilang. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh ayat kata nama khas. Pertama, Proton Saga ialah kereta buatan Malaysia. Kedua, ayah saya ada sebuah kereta Proton Saga. Ketiga, Jalur Gemilang ialah bendera Malaysia. Keempat,
Kakak merujuk makna perkataan di Kamus Dewan. Seterusnya murid-murid, lihat jadual yang cikgu sediakan, perbezaan kata nama am dengan kata nama khas. Cikgu yakin dan percaya sekarang murid-murid sudah memahami perbezaan kata nama am dengan kata nama khas. Sekarang, mari kita lakukan uji minda.
tahniah anak-anak yang telah cuba menjawab semua soalan. Sebelum cikgu mengakhiri pelajaran pada hari ini, cikgu akan merumuskan 4 perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Pertama, murid telah dapat mengenal pasti kata nama am. Kedua, murid telah dapat mempelajari kata nama khas. Ketiga, murid telah dapat mengetahui penggunaan kata nama am dan kata nama khas dalam ayat. Keempat, murid telah dapat mengetahui perbezaan antara kata nama am dengan kata nama khas.